selamat datang ke SMK Bandar Bintang. Ini Pak Cikat. Halo Pak Cikat. Okay, zoom kita pergi ke Magma Science. Kita jalan terus. Cikgu bagi kamu tengok pemandangan di sekitar sekolah. Ini padang sekolah. Ini adalah Dewan Arena Ding, okay, yang baru dibina tahun lepas. Okay, kelas tingkatan 1 adalah di hujung jalan ini. Okay, tapi kita tak akan pergi sana. Kita akan pergi Magma Science. Right, so kita pergi ke sini. Ini tempat parking kereta untuk cikgu-cikgu. Di depan tu ada blok untuk guru. Okay, blok untuk pejabat lah. Okay, kalau nak jumpa pengetua PKM, pergi blok ini. So, kita teruskan perjalanan. Blok warna kuning ini, inilah blok nama untuk SMK Bandar Bintang. Bilik warna biru ni namanya bilik cetak. So, biasanya bahan cetakan latihan kita akan cetak di sini lah. Tapi biasanya guru saja yang boleh masuk. Okay, so inilah blok untuk Magma. Yang bawah ni adalah bilik pertama ni ialah Magma Kimia. Okay, untuk pelajar menengah atas lah. Dan kat sebelah tu ada blok pun. Ada Magma Biology untuk menengah atas. So kita akan naik tangga ni. Magma kamu di atas. Adalah Magma Science untuk pelajar menengah rendah tingkatan 1, 2 dan 3. So Magma yang pertama kita panggil ni Magma Junior A. Ini adalah Magma Junior A. Magma yang kedua ni Magma Junior B. Lepas tu yang hujung sekali ada satu lagi Magma, iaitu Magma Fizik. Pintu Magma Science sudah dibuka. Jom kita masuk ke dalam Magma Science. Nampak pembantu Mama kita, Encik Nasir. Encik Nasir, terima kasih. Dia tolong kita sediakan radas untuk hari ini. Thank you. So ini radas untuk hari ini. So cikgu akan perkenalkan radas-radas yang kita akan gunakan di dalam Magma. Okay? Okay, sekarang kita akan berkenalan dengan radas-radas yang kita biasa pakai di dalam Magma. Jadi boleh rujuk buku teks muka surat 10. Okay, so kita di subtopik ini. Yang terbalik yang gambar ni Magma Science anda. Okay, so kita rujuk muka surat ini. Okay. So ini adalah bahan-bahan yang kita boleh jumpa di dalam Magma. Okay, ada dua benda yang kita akan explore hari ini. Yang pertama, radas yang kita guna dalam Magma. Dan yang kedua, simbol-simbol amaran di dalam Magma. So kalau kita nampak dekat botol ada simbol macam ni, apa maksud simbol tu dan apakah langkah berjaga-jaga yang kita perlu ambil. Okay, so kita mula dengan bahagian ni dulu. Okay, radas di dalam Magma. Okay, so kalau ikutan senarai, pelajar perlu tahu nama untuk radas-radas ini dan kegunaan. Okay, nama untuk radas dan kegunaan. So, tapi masalahnya kalau kita hafal ni tabung ide, tabung uji, bika, belalangkong satu persatu, susah nak ingat. Jadi cikgu akan memberi segi panduan lah macam mana pelajar boleh mengingat dengan lebih mudah ya. Kita boleh kategorikan radas dalam buku teks tadi itu kepada beberapa kategori. Okay, kategori pertama ni dia adalah digunakan untuk mengisi cecair. Okay, kelompok pertama radas yang digunakan untuk mengisi cecair. Okay, kelompok yang kedua adalah radas yang digunakan untuk mengukur. Okay, kalau nak mengukur dia mesti ada sengkatan, mesti
kita dapat mengukur cecair. Okey, dan kelompok yang ketiga adalah dadas yang kita gunakan untuk pembakaran. So, cikgu kelaskan dadas kepada 3 kelompok. Okey, so kita berkenalan dengan kelompok pertama dulu. Dadas yang digunakan untuk mengisi sesuatu cecair ataupun bahan. Okay, dadas yang digunakan untuk mengisi cecair di dalam magma kita. Yang pertama ni adalah tabung didih. Yang kecil adalah tabung uji. Yang lebih besar tabung didih. Okay, so biasanya kita akan isi sesuatu cecair dan letak di dalam sinilah. Rak ini kita panggil sebagai rak kayu. Ada rak dalam bentuk plastik juga. So tabung uji pun sama, kita akan letak di dalam lubang pada rak kayu supaya dia tak tumbang. Lepas cuci, mesti telangkupkan balik untuk keringkan dia. Seterusnya kita tengok bika. Kita tengok bika. Ini adalah bika. Bika juga digunakan untuk mengisi cecair. Ada bika yang pelbagai saiz. Dan tadi Encik Nasir sediakan untuk kita bika yang besar dengan bika yang kecil. Ini pula kelalang kong. Pun digunakan untuk mengisi cecair. So ada pelbagai saiz. Saiz besar, saiz kecil. Seterusnya, yang ni pula. Ini kita panggil sebagai kelalang. Kelalang yang boleh berdiri ni sebab bahagian bawah dia leper. Bahagian bawah dia sini leper. Sini leper. Jadi dia boleh berdiri lah. Kalau yang jenis ini dia bulat. Jadi tak dapat dia nak berdiri. Kalau cikgu lepas tangan dia akan tumbang tu. So ini kelalang dasar yang bulat. So namanya kelalang dasar bulat. Yang jenis ini kelalang dasar leper. Bila dia leper dia boleh berdiri. Yang ni pula namanya kelalang gas. Kelalang gas dari namanya kita tahu untuk mengisi gas lah. Mengisi gas. Yang ini adalah corong turas. Pelajar mesti pernah tengok ni. Mungkin dekat rumah pun ada. Corong turas ini biasanya dari namanya juga corong turas untuk menuras. So dia boleh mengasingkan benda yang saiz besar dengan saiz kecil. Contohnya batu dengan pasir. Kalau masuk dalam sini, pasir boleh keluar dari lubang di tengah-tengah ni. Keluar dari bawah, batu akan kekal di dalam. So kita sudah settle untuk set pertama. Bahan yang digunakan untuk mengisi cecair ke, pekerja ke, gas ke. So sudah settle untuk set pertama. Sekarang kita beralih ke set kedua yang digunakan untuk mengukur cecair. Untuk mengukur cecair kita ada 3 jenis radas. Jenis pertama, jenis ini kita panggil sebagai silinder penyukat. Silinder penyukat ada pelbagai saiz. Yang besar ni kita nampak pada nombor ni, ini 1 liter. So ni silinder penyukat yang 1 liter. Yang kecil pula ni kita nampak silinder ni berapa ukuran dia. Nombor di sini adalah 10. So ini silinder penyukat yang boleh mengukur 10 ml cecair. Kita beralih kepada benda yang kedua. Benda ni kita namakan dia sebagai pipet. P-I-P-E-T. Ini sesuatu yang baru untuk anda. Ini namanya pipet. Pipet boleh digunakan untuk mengukur cecair, tapi dia cuma boleh mengukur cecair yang isi padu tetap sahaja. Contohnya kalau di sini tulis 25 ml kan, maksudnya pipet ini kalau kita sedut air, sedut sehingga di sini ada 1 garisan. Kalau kita sedut sampai garisan ini, maka di dalam sini akan ada 25 ml cecair. So ini peranan pipet untuk mengambil, mengukur isi padu tertentu sahaja. Kalau pipet 25 ml, dia cuma boleh mengisi 25 ml air di dalam sini. Ada pipet 50 ml, dia boleh mengisi 50 ml lah. Dan yang seterusnya, alat ini namanya burette, pun digunakan untuk mengisi cecair. Yang special tentang burette ini, lepas kita isi air dari atas,
Okay, masukkan air dari atas. Air akan terkumpul di bawah sini. Lepas tu bila kita nak keluarkan air, kita boleh buka pili. Pili pada burette ini. Bila buka, air boleh keluar lah. Dia boleh pusing. Pusing, air akan keluar. So bila pelajar hands on, bila kamu buat eksperimen sebenar, kamu akan kaji benar ni lah, macam mana nak buka ke tutup ke. Lepas ni baru kita kaji. So ini burette. Okay, selalunya pelajar keliru di antara burette dengan pipet. Okay, burette dengan pipet sebab istilah baru, mungkin ada pelajar yang tak ingat. So cara untuk ingat, kamu boleh ingat dari luaran dia. Okay, tengok. Yang ini kita panggil pipet. So kamu tengok dia panjang pergi atas. Lepas tu atas ni bulat kan, macam huruf P. Okay, panjang bulat P. Okay, P untuk pipet. Okay, yang ini pula dia panjang dari atas. Dari atas dia turun. Lepas tu sampai ke pili ni dia bulat pergi depan kan. Di sini dia bonjol. Okay, so yang ini macam huruf B. So ini ialah burette. Okay, yang bentuk macam B, burette. Bentuk macam P pula ialah bentuk macam P kan. Ini adalah pipet. Okay, ini set yang ketiga. Set yang kita gunakan semasa nak memanaskan sesuatu. Untuk tujuan pembakaran, kita perlukan benda-benda seperti inilah. Jadi kita berkenalan dengan apakah benda-benda ni. Alat ini dia ada 3 kaki kan. So namanya tungku 3 kaki. Kerana ada 3 kaki. Lepas tu kita perlu letakkan pelapis ini. Ini namanya kasar dawai. So, letakkan kasar dawai di atas tungku kaki 3. Lepas tu kita perlu nyalakan penunjuk bunsen. Bagaimana menggunakan penunjuk bunsen? Langkah pertama, di sini ada satu lubang udara. Kita perlu tutupkan dulu lubang udara ni. Kerana kalau lubang udara terbuka, oksigen masuk, memang bagus untuk pembakaran. Tapi untuk permulaan pembakaran ini, untuk tujuan keselamatan, kita tidak mahu api itu kuat sangat. Jadi tutup dulu lubang ini. Lepas tu buka gas. Bila buka gas, kita kecilkan bunga api. So api yang mula menyala ni dia berwarna orange. Warna orange ni maksudnya nyalaan ini tidak lengkap. So kalau untuk tujuan memasak ke apa memang tak sesuai, kerana dia akan menyebabkan bahagian bawah kuali itu jadi hitam. Tak bagus. Jadi untuk menghilangkan warna orange ini, kita perlu buka lah lubang udara di sini. Lubang udara yang cikgu tunjukkan tadi. Jadi lubang udara sudah dibuka, api akan menjadi biru. Nyalaan biru adalah api yang panas, dan dia adalah nyalaan yang lengkap dan bagus untuk tujuan pemanasan. Selepas penunjuk bunsen dinyalakan, letakkan ke bawah, tolak ke bawah tungku kaki 3. Jadi api sudah ready. Langkah terakhir kita letakkan benda yang mau dipanaskan. So kita boleh letakkan yang ini. Ini ialah mangkok pija. Untuk memanaskan pepeja. Kalau untuk memanaskan cecair, biasanya kita akan guna bika. So letak bika di atas lah untuk tujuan pemanasan. Selepas habis kita panaskan sesuatu benda, apa yang kita perlu buat ialah langkah pertama, tarik keluar penunjuk bunsen. Lepas tu tutup api. Dan biarkan bika ataupun piring sejak tadi itu sejuk dulu sebelum kita pergi mencuci lah. So ini adalah set pembakaran.